Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Hari ni aku nak santai je cerita dengan korang. Sebab video sebelum ni aku dah cerita panjang sangat. Dan mungkin ada setengah orang yang dengar kisah aku tu dia boring sangat. Sebab aku selalu bercerita mesti panjang kan. Jaranglah cerita aku ringkas. Sebab aku selalunya akan cerita benda yang terjadi daripada A to Z. Aku nak bagi korang faham. So aku tak boleh nak ringkaskan cerita tu. Macam contoh aku pergi paranormal kan. Mestilah aku nak cerita daripada sebelum aku pergi. Lepas tu dah pergi apa jadi. Lepas tu dah balik tu macam mana apa jadi. Aku tak biasa nak ringkaskan cerita aku. Tapi kalau korang bosan, korang boleh skip je video aku. Sebabnya aku memang cerita ni untuk simpan pengalaman aku. Dan untuk korang yang nak dengar. Yang bolehlah dengar. Kalau tak nak dengar, tak sanggup dengar. Rasa macam apa ni video panjang sangat. Simple. Tak payah tengok. Okay, sebelum aku nak cerita, aku nak bagi tahu dulu sebab aku ada terima DM. Ada someone ni dia nak share pengalaman dia kat aku. Macam mana aku nak cakap Okay, sebenarnya daripada awal aku bercerita dengan korang ni, kebanyakannya cerita daripada pengalaman aku sendiri. Sehingga kan ada beberapa orang yang bosan dengar si aku kan. Tapi memang itulah dia niat aku kan. Jadi aku share tu semua pengalaman aku. Tiba-tiba ada orang tanya nak share pengalaman dia juga. Macam nak cakap, aku sebenarnya tak reti untuk menyampaikan cerita orang tahu. Sebab aku takut macam apa yang diorang expect terhadap aku tu tak sampai expectation diorang tahu. Maksudnya bila dia dah cerita kat aku pengalaman dia, tiba-tiba bila sampai kat aku ceritakan balik pengalaman dia tu hamba. So aku tak nak mengecewakan orang. Sebab itulah aku prefer untuk tidak ceritakan pengalaman orang lain dekat channel aku. Tetapi sekiranya cerita dia tu memberi manfaat ataupun pengajaran kepada orang lain dan nak share dekat aku untuk aku sampaikan kepada orang lain, Kod lah boleh bagi bantuan ataupun pendapat ke dengan apa yang dilalui tu kan. Boleh lah aku share kat korang. Cuma aku minta pengalaman yang benar lah. Aku tak naklah pengalaman yang korang ambil daripada Google, daripada komik ke novel ke apa ke. Lepas tu korang kata itu pengalaman korang. And then bila aku cerita-cerita pop-pop orang kata aku curi cerita orang. Aku tak nak macam tu. Jadi kalau korang betul-betul pernah lalui peristiwa ataupun pengalaman pelik, seram, misteri, boleh share dengan aku. Kalau cerita pengalaman korang tu okey, aku boleh share. Okay? Hari ni aku nak share dengan korang pengalaman ni berkaitan dengan pendamping saka. Dia okey, aku tak nak sebut benda ni. Tapi sebenarnya dia lebih kepada kita kadang-kadang kita tak tahu tau diri kita ni ada sesuatu ke apa semua kan. Macam yang aku selalu kena tuduhan lah, orang cakap aku ada saka sebab tu mata aku nampak lah apa semua kan. Jadi hari ni aku nak share dengan korang sesuatu yang orang tak tahu tau. Dia memang daripada awal, daripada kecil dia tak tahu. Bila dia dah besar baru dia tahulah yang dia ni sebenarnya ada dijaga. Aku tak tahu nak digelarkan dia apa. Aku tak nak cakap saka sebab takut fitnah. Aku tak nak cakap dia ada pendamping ke apa. Cuma dia dijagalah, maksudnya daripada nenek moyang dia yang ambil ataupun buat perjanjian apa-apa ke untuk jaga anak cucu dia. Alkisahnya bermula masa aku sekolah rendah. Okay, ada satu hari tu cikgu buat macam kita orang kena camping tau. Dia macam dekat sekolah kita orang tu ada je bilik yang untuk orang tidur. Maksudnya macam sebelum-sebelum ni pun pernah je sekolah lain datang macam buat camping. Dia orang ada satu tempat tidur kat dalam satu dewan ni. Asyik ada tilam pun semua, if I'm not mistaken. Aku rasa ya dah. Okay, tapi waktu turn aku tu kiranya batch aku tu dia macam camping yang betul-betul camping. So kita orang kena tidur dekat dalam kemah dekat kawasan sekolah. Sampailah jadi satu peristiwa di mana waktu tu hujan. Kita orang barulah pindah kat dalam bangunan. Jadi cerita dia bermula waktu tu aku dapat satu kemah dengan classmate aku juga. Tapi bukan kawan rapat lah pada masa tu. Kita hanya kawan biasa. Sebab waktu aku sekolah rendah aku ada kawan rapat aku. Jadi kawan yang ini ni kawan biasa-biasa je. So dia ni aku start rapat waktu sekolah menengah pula. Kiranya kejadian tu terjadi waktu sekolah rendah. Waktu aku sekolah menengah baru aku tahu kebenaran dia. Okay. Masa tu perempuan dengan lelaki memang jauh lah berbeza kawasan tidur tu. Kita orang yang perempuan duduk dekat kawasan tengah jalan, yang lelaki dia duduk dekat kawasan perhimpunan. So ada satu ketika tu kan, lepas kita orang habis tazkirah dekat surau apa semua, aku tak ingat lah itu camp untuk apa, sempena untuk UPSR ke untuk apa ke, memang aku dah tak ingat lah. Tapi kejadian tu aku ingat lah. Masa tu kita orang dah masuk dekat dalam kemah tu.
tengah duduk borak-borak cerita hal apa, entah tak tahu kan. Jadi budak ni, kawan aku, kawan yang tak berapa rapat ni kan, dia tiba-tiba macam sedih, dia macam tak berapa nak ada mood, and then dia macam senyap je, muka dia macam pelik lah, muka dia macam tak best ke apa. And kita orang dalam kemah tu, aku tak ingat berapa orang, tapi ada salah seorang lagi yang tanya kat dia, dia tegur, dia kata kau okey tak? Lepas tu dia cakap tak sihat ke, dia tanya kan. Lepas tu kawan aku yang sedih ni, dia cakap dia okey, tapi masa tu muka dia macam bengis sikit. And masa tu kita orang macam tak ambil pot sangat tau, ingatkan macam tak ada apa-apa. Lepas tu makan malam tau. Okay, waktu makan malam tu kita orang keluar sama-sama. Waktu tu aku perhati je dia tau, tapi aku waktu tu tak ada nampak apa-apa yang pelik, dan aku tak ada nampak jemaah apa-apa lah kat dia. Bila dah settle semua tu, aku tengok dia pergi dekat hujung tapak perhimpunan tu. Korang dengar tak bunyi tu? Lepas settle makan tu, aku tengok dia pergi kat hujung tapak perhimpunan. Tapak perhimpunan sekolah aku ni, dia jenis lapang. Lepas tu kat depan ni ada satu macam tembok untuk bendera. And then ujung tu memang dinding, kiranya dinding simen, tinggi separuh tu, belakang tu memang dah hutan langsung tau. Hutan yang memang hutan. Lepas tu dia pergi kat ujung tu, aku tengok dia rapatkan tangan dia dekat dinding tu. And aku tengok je dia buat apa kan. Lepas tu tangan dia dah rapatkan tangan dia dekat dinding tu, dia bergerak macam ni tau, seolah-olah macam dia mengeja sesuatu. Tapi masa tu aku tak dapat tangkap lah dia eja apa ke. And then aku tengok, aku pun macam pelik. Aku beritahu kat seorang lagi kawan aku ni. Kawan aku ni pula terus berlari pergi bagi tahu kat cikgu. And cikgu pun pergi kat perhimpunan. Lepas tu cikgu kata, dah lah tak payah main kat situ. Cikgu macam marah kita orang, seolah-olah kita orang ni macam main kat situ tau. Lepas tu kita orang pun gerak lah. Lepas tu aku cakap, kenapa macam cikgu nak marah kita? Kita bagi tahu benda yang betul. So kita orang ni macam tak puas hati. Sebab aku ni masa sekolah rendah macam bengak-bengak sikit tau. Bukanlah bererti aku tak faham lagi dengan istilah jemaah-jemaah ni. Aku dah tahu dah. Cuma waktu tu dia tu berkelakuan pelik, dan aku tidak nampak sesuatu susuk ataupun jemaah lain yang menyerupai benda-benda seram tau. So aku pun anggap macam kawan aku ni pergi kat situ. And then cikgu nak marah, kenapa? Kita orang bagi tahu benda yang betul, bukannya saja-saja nak main kat tepi tu. Macam tu lah aku dengan kawan aku ni bebel. Lepas tu cikgu kata, dah pergi kat sana, kejap lagi nak masuk kemah. Okay, lepas tu bila dah settle-settle semua tu, kawan aku ni ajak pergi tandas. So masa tu kita orang guna tandas bawah. Kalau ikutkan tandas perempuan kat atas, tapi sebab waktu tu kan kita orang camping kan, so cikgu buka tandas bawah. Aku temanlah kawan aku ni. Sampai kat situ, aku dengar kawan aku menjerit. Dia kata dia nampak macam ada macam lipas, bukan lipas, macam ada kumbang kot, tak silap aku. Lepas tu aku pun pergilah tengok. Aku ni sebenarnya takut juga, tapi sebab dia menjerit, aku pun pergi tengok. Bila aku pergi tengok, aku tak nampak apa-apa tau. So aku cakap kat dia, janganlah main-main kan. Aku pun macam dah fikir kejap, kalau dia ngusik aku habis lah. Masa kita orang nak keluar tu, tiba-tiba kan memang banyak betul kumbang-kumbang yang terbang-terbang tau. Dia macam kumbang ke? Bukan lipas, tapi something yang lebih kurang lipas, tapi dia bukan lipas. Dia terbang-terbang banyak dekat bahagian lampu tandas. Tiba-tiba tau, lepas pada kawan aku menjerit tu, and aku tengok kat dalam tandas tak ada, kita nak keluar tu, tiba-tiba benda tu terbang banyak. So masa nak keluar tu, aku tutup pintu. Kiranya bila kita dah keluar, kita kena tutup pintu toilet tu kan. So masa aku nak tutup pintu tu, aku nampak kumbang-kumbang tu semua, dia menjema jadi seperti susuk tubuh manusia. Kiranya kumbang tu banyak-banyak, dia berkumpul. Aku nampak lebih kurang macam tu kan. So bila aku tengok macam tu, aku takut lah. Aku waktu tu kecil lagi, and aku terus cepat-cepat laju lari dengan member aku. Okay, itu satu tau pengalaman peliknya. And then waktu sampai dekat cikgu, sebelum kita orang nak masuk kat dalam kemah, cikgu cakap, okay, semua baris dulu kan. Kita orang kena baca doa ke ada apa tah, baris dulu sebelum nak masuk kemah. Lepas tu cikgu kira-kira dulu kan. So kawan aku yang tadi dekat perhimpunan tu, dia duduk belakang sekali. Padahal belakang kita orang tu lelaki, kita orang yang perempuan ni duduk depan. Dia pergi kat belakang sekali. So aku pun cakap lah kat cikgu, tu kan kawan kita orang kenapa duduk belakang? Lepas tu cikgu ni macam jerit lah, awak tu buat apa? Awak perempuan, awak ke depan. So dia pun pergilah ke depan. Bila kita orang baris, aku macam tengok je dia macam pelik tau. Dia macam tak bercakap, tapi orang lain macam tak berapa peduli pun. Sebab dia ni bukanlah seorang yang macam orang kata ramai kawan, dia rapat dengan semua orang dalam kelas, tak. Tapi bila dia buat perangai macam tu, aku je yang notice kepelikan dia tu tau. Okay, lepas tu habislah kat situ, cikgu pun kata masuk kemah. Kita pun masuk kemah. Bila dah masuk kemah tu, aku terdengar dia bunyi macam ni tau.
macam tu kan. So aku macam dah takut. Kenapa? Aku pun cakap kat kawan aku pun takut. Kawan aku ni pun keluar cepat-cepat pergi panggil cikgu. So cikgu kata, jangan main-main boleh tak? Cikgu pun datang kat kemah kita orang tu. Bila cikgu datang kat kemah kita orang tu, cikgu nampak dia tidur. And masa tu aku pula nampak dia berjaga. Kau faham tak keadaan tu? Maksudnya cikgu tu kata, dah dia kawan awak tidur je, jangan main-main lah. So cikgu memang nampak dia tidur. Aku nampak dia duduk. Tapi masa tu aku dah reti lah. Maksudnya bila aku nampak benda-benda pelik, aku tak boleh macam cerita kat orang. Maksudnya macam sebab kan sebelum ni pun macam mak aku pun pernah lah pesan kat aku masa aku sekolah rendah macam nampak pelik-pelik apa semua, jangan bercerita kat orang kan. Sebab kadang-kadang orang tak percaya benda ni. Jadi waktu kejadian tu, bila cikgu cakap macam tu, aku tak adalah menegakkan, cikgu saya nampak dia duduk. Tak ada. Aku tak ada lagi otak berfikir seperti itu. So bila aku nampak keadaan macam tu, aku diam je. Jadi cikgu pun kata dah tidur. Masa semua dah get ready nak tidur tu, aku pun abaikan dia. Dalam kemah tu dia duduk ujung. Nasib baiklah kawan aku ni ada kat tengah, aku duduk tepi sekali tepi kemah tu. Bila aku dah nampak di keadaan macam tu, aku jadi takut lah. Aku terus toleh ke bahagian tepi kat belah kemah tu. Aku tak pandang dengan dia. Okey, lepas tu aku mungkin terlap ke masa tu, aku tak sedar. Tup-tup waktu tu kan, aku tersedar macam ada orang pijak, bukan pijak kaki, macam dia terlanggar kaki aku tau. Kan kita tidur, lepas tu kemah, kat depan kemah tu kan tempat zip nak keluar tu kat depan kaki, kat menonjong kaki tu kan. So aku terasa macam ada orang tersentuh macam terkuih kaki aku kan. Aku pun macam buka mata, aku tengok macam tu, aku nampak kawan aku tu bangun, keluar. So aku macam pelik juga sebab beraninya dia keluar. Sebab masa tu memang gelap tau, malam. Kau bayangkan tidur kat kemah tu waktu malam, dia keluar macam tu saja. Aku tak sempat nak tanya dia nak pergi mana. Lepas tu bila aku macam nak cuba tidur tu, aku nampak bayang-bayang daripada luar tau. Aku nampak bayang-bayang macam ada tu bongkok-bongkok dekat luar tu, betul-betul kat kemah kita orang. So aku rasa macam mungkin cikgu, antara dua aku fikir, mungkin cikgu ataupun ada budak-budak lelaki nak kacau ke apa semua. Aku fikir macam tu ada waktu tu. Jadi aku tengok, aku pun cakap kawan aku, weh tengok ni. Aku kejut kawan aku ni memang tidur langsung-langsung. So aku pun benda apa ni kan. Aku pun tengok. Lepas tu baru aku perasan bila dia bergerak-gerak macam tu, rupa-rupanya yang bayang aku nampak tu, nampak cerita bongkok-bongkok tu, rupanya tangan dia tak? Tangan dia panjang. Lepas tu kuku dia dah sampai separuh kemah. Maksudnya kalau kemah tu aku nampak bayang-bayang dia, kiranya dia dekat tepi ni, tangan dia tu, aku nampak tangan dia tu yang bergerak-gerak tu, rupanya kuku dia saja dah panjang, dia dekat luar tu. So aku nampak susuk seperti itu. Jadi aku tahulah itu mesti hantu kan. Aku fikir macam tu lah. So aku lagi dah takut. Waktu tu kawan aku yang keluar tu tak masuk-masuk. Dan aku perhatikan sahaja. Tak ada lama pula tu hujan, kau tahu tak? Memang hujan renyai-renyai. Lepas tu masa tu lah cikgu kelang kabut apa semua, macam suruh kita orang naik duduk kat dalam bangunan. Masa tu waktu aku terjaga tu, aku dah notice lah yang kawan aku tak ada sebab dia pergi tandas. Sebab aku sedar dia pergi tandas kan. So angkat bantal apa semua, kita orang pun masuk dalam bangunan. Masuk kat bangunan, cikgu suruh check kawan-kawan, kira berapa orang. Lepas tu cikgu katalah yang perempuan belah sana, yang lelaki belah sini kan, masa nak kira-kira tu. Lepas tu aku cakap lah kawan aku tu tak ada lagi, dia mungkin pergi tandas. Aku cakap yang tu kan. Lepas tu cikgu pun kata okay, cari-cari. And memang dia tak ada waktu tu Lepas tu aku cakap kawan aku, nak pergi cari tak? Lepas tu kawan aku cakap boleh juga. Lepas tu cikgu kata tak payah, dia cikgu yang pergi check. So kita orang duduk dekat situ. Kita orang duduk kat belah tepi. Kita orang kena tunggu kawan kita orang tu balik baru boleh tidur. Faham tak? Sebab setiap tim tu, satu kemah tu, kena tunggu semua lengkap baru boleh tidur. Baru cikgu akan matikan lampu belah situ tau. Jadi kita orang tunggu-tunggu, kawan kita orang tak datang-datang. Tak ada lama pula tu baru cikgu datang. Cikgu bebe bawa kawan aku tu. So kawan aku ni macam diam je, tak cakap apa-apa. Okay, lepas tu dia dah balik kat kita orang, tutup lampu. Cikgu suruh tidur lah masa tu. Lepas tu masa aku nak tidur tu, aku pun pandang dia, kau pergi mana tadi? Aku tanya kat dia kan. Tiba-tiba aku nampak mata dia merah. Mata dia merah tu kan, macam dia nak marah aku tau. So aku ni macam, aku takut lah. Lepas tu aku pun tengok dia sekali, aku pun tarik selimut aku intai dia macam tu. Lepas tu aku nampak nak mata dia okey balik. Aku nampak dia macam dia yang diri dia sendiri, tak nampak dah mata merah tu. Dan aku pun macam mungkin akulah yang nampak macam tu kan. Aku pun tutup mata. Nah, masa yang sama aku macam menitik mata sikit lah, macam risau-risau kan. Okay, lepas tu habislah cerita pada malam tu. Esok siang tu pula, masa nak pergi makan pagi, tapi itu adalah hari terakhir kita orang dah boleh bersurai lepas makan pagi. Makan pagi tu aku turun dengan dia. Okay, dah makan apa semua lah. Waktu tu aku tak turun dengan kawan aku yang seorang lagi tu. Aku turun dengan yang aku nampak mata merah man tadi tu. Jadi bila aku dah siap makan apa semua, nak balik ke dekat tempat dewan yang kita orang duduk tu, nak ambil barang-barang, tiba-tiba aku nampak dia dekat dalam dewan tu. Lepas tu aku cakap,
cepatnya kau jalan kan. Lepas tu dia kata, aku lambat bangun ni, aku nak pergi makan. Dia pun berlari-lari turun. Jadi aku sedar lah benda tu. Aku sedar yang aku sebenarnya pergi makan bukan dengan dia. Aku dah jadi confused. Tapi masa tu memang aku tak tahu lagi istilah macam apa ni orang kata jemaah menyerupai ni. Aku macam keliru lah sama ada macam apa yang terjadi sebenarnya. Masa tu aku tak berapa arif lagi bab-bab macam ni kan. Lepas tu sesi bersurai. Bila dah time nak balik tu, budak ni dia naik bas tau untuk pergi kat rumah dia. Jadi sekolah aku ni bawah tu memang macam budak-budak nak balik sekolah memang tunggu kat situ, tunggu bas, tunggu mak bapak datang kan. Lepas tu bas sampai. Bila bas sampai, dia orang nak balik lah. Aku ni mak ayah aku tak sampai lagi. Yang geng-geng naik bas ni pun nak balik lah. Jadi kawan aku yang aku kata aku nampak dia ni jemaah dia ni apa semua kan, dia pun naik bas. Dia pun naik. Masa dia naik tu dia ceria. Dia ni seorang yang bukan pendiam sebenarnya kalau ikutkan. Dia ni jenis yang happy go lucky. Tapi hari yang kita orang camping tu memang perangai dia pelik gila. And masa tu anggapan aku mungkin dia tak sihat ataupun dia ada masalah. Aku tak terfikir benda lain sebab masa tu ialah kecil lagi kan. Lepas tu dia naik bas. Masa nak balik tu dia naik bas. Sampai kat dalam bas tu, tiba-tiba muka dia berubah tau. Muka dia jadi macam seram gila. Muka dia jadi macam dia senyum. Tapi dalam senyum dia tu agak menakutkan. Dia pandang aku kan. Lepas tu dia macam kau faham tak? Macam keadaan dia tu macam rupa orang tua, nenek kebayan lah. Lebih kurang macam tu. Dia gelak-gelak macam tu kan. Lepas tu dia macam babai aku tu kan. Macam tu. Aku macam pelik lah sebab biasanya kalau kita orang masih goodbye dengan kawan-kawan, kita orang akan macam bye macam tu kan. Tapi kali tu dia macam pelik gila. And aku tengok dia, aku terus macam tergamam. Sampailah mak aku datang, ayah aku datang ambil. Aku pun terus naik kereta. Dan peristiwa tu habis macam tu sahaja. And jadi tanya-tanya lah. Tapi pada masa tu aku tak fikir panjang. Sebab katakanlah waktu tu kejadian tu terjadi waktu aku darjah 6. Aku jumpa dia balik waktu form 1 tau. So masa form 1 pula, ada sekali tu nak dijadikan cerita. Ada satu hari tu, masa yang aku pernah cerita pasal kes histeria tu kan. Aku, dia dengan beberapa kawan lagi lepak satu tempat, borak pasal histeria lah. Lepas tu entah macam mana, aku tak ingat dia tahu peristiwa waktu aku sekolah rendah ni. Bukanlah aku tak ingat langsung. Maksudnya aku macam tak terfikir nak tanya dia ke apa. Tu dia orang bercerita-cerita pasal kisah-kisah seram. Dia bercerita, dia cakap dia kalau apa-apa terjadi macam dia tak apa-apa takut. Dia cakap sebab ada benda yang jaga dia. Dia cakap macam tu. Lepas tu aku terus macam macam waktu tu lah macam aku teringat balik. And aku tanya kat dia, maksud kau benda jaga tu? Masa tu lah baru aku tahu istilah kalau kita macam ada orang-orang ni ada saka lah. Lepas tu ada apa ni, pendamping lah apa semua kan. Lepas tu aku dengar dia, aku cakap penjaga macam mana tu? Lepas tu dia cakap nenek moyang dia memang turunkan daripada mak dia. Lepas tu mak dia turunkan ke dia. Kiranya macam dia ni ada someone yang jaga dia. So dia kata dia pernah lah satu ketika tu dia kena kacau. Dia kata masa tu dia masuk kat satu tandas. Lepas tu tandas tu lock. And ada gangguan lah macam suara tangisan apa semua. So tak ada lama tangisan tu dia terus tak rasa takut. Sebab seolah-olah pasal dia ni dijaga. Dia cakap macam tu lah masa dia cerita tu. Lepas tu dia kata aku tanya dulu. Aku cakap kau dijaga, siapa yang jaga kau? Aku cakap kan. Lepas tu dia cakap mengikut apa yang mak dia cakap, dia ni ada puteri yang jaga dia tau. Dia kata ada puteri yang sentiasa lindung dia. Puteri tu suka kat dia. So aku dengar tu kan, aku macam terfikir-fikir, iya ke puteri kan? Sebab masa yang kejadian masa sekolah rendah tu memang semuanya adalah seperti jemaah orang tua. Dan sangat-sangat seram jugalah. Lebih kurang nenek kebayan. Tapi tak sekecil nenek kebayan lah. Lepas tu aku cakap lah, betul ke puteri? Macam mana kau tahu puteri? Kau pernah nampak ke? Ataupun kau pernah macam terserempak ke? Ataupun ternampak bayang-bayang ke? Aku macam lebih kurang macam tu lah ayat aku. Lepas tu dia cakap dia memang yakin. Dia kata sebab keturunan dia semua puteri-puteri yang jaga. Jadi yang ini aku tak tahulah kesahihan dia. Tapi dia cakap macam tu kan. So ada satu ketika tu, lepas pada peristiwa aku tahu dia ni ada puteri jaga, aku ni sahaja-sahajalah macam satu hari tu aku memang nampak dia. Aku saja mengusik dia. Aku ni pernah lah ada orang cakap kat aku, kalau macam masa tu waktu aku dah form 1 juga, masa tu aku dah besar lah, ada orang cakap kat aku kalau macam ada orang yang jaga-jaga ni, try kita uji kesabaran dia macam mana tahan. Sebab macam ada setengah orang kan dia ada saka harimau apa semua kan. So waktu tu lah aku saja kacau dia. Aku tepuk dia kuat-kuat. Aku macam ni apa benda? Aku macam mengusik dia. Lepas tu baru aku ternampak tau, ada jemaah seperti nenek. Dia macam orang tua lah.
And aku macam fikir dia kata puteri, tapi yang aku nampak jemaah dekat dengan dia tu orang tua. So aku tak adalah bersuara apa-apa. Habis kat situ je kisah tu. Lepas tu kan ada satu peristiwa tu, waktu tu dekat sekolah tu memang ada histeria macam bersambung-sambung tau. Macam ada orang ni kena, orang ni kena. Lepas tu ada satu peristiwa tu terjadi waktu tu kat dalam tandas. Someone yang kena histeria ni, dia ni memang kerap kena histeria. Dia sergah member ni tau. Kebetulan waktu tu ni bukan kita orang buat eksperimen ke apa ke tak, aku memang saja nak uji ke tak. Macam kebetulan waktu tu aku memang kat dalam tandas dah waktu tu. Tiba-tiba aku dengar macam bising kat bahagian luar tu. So waktu aku keluar tu, budak yang kena histeria ni bertembung dengan dia ni, kawan aku ni. Jadi bila bertembung, kawan aku ni masuk dekat dalam tandas. Bila masuk je dekat tandas, yang kena histeria ni mengamuk gila-gila macam nak terkam member tu tau. Masa tu aku tak nampak pun jemaah nenek tu, dan yang kena histeria ni pun aku tak nampak jemaah apa yang masuk dalam tubuh ni. So waktu tu aku tengok keadaan, kiranya aku nampak orang real lah bergaduh kan. And dia memang sangat-sangat marah dekat member aku ni. So masa tu aku macam tak faham lagi. Tapi sekarang ni baru aku faham lah. Macam bila fikir balik, mungkin waktu tu kan orang yang kena histeria tu, dia nampak yang jaga kawan aku ni. Jadi benda tu bergaduh. Macam bukan bergaduh, dia macam macam mana benda tu bertembung dengan benda tu. Mungkin adalah apa benda yang tak kena kan. Aku pun tak faham apa benda keadaan macam tu. Tapi nak ceritakan, betul lah yang memang aku nampak tu. Memang dia kata dia ada penjaga tu, memang dia betul lah ada penjaga. Tapi aku tak tahulah penjaga dia tu sebenarnya dia kata puteri. Tapi yang aku nampak tu muka sebaliknya. So aku percayalah yang dia ni memang ada benda yang jaga dia. Sebab bila orang tu kena histeria, orang tu macam seolah-olah dia berkomunikate dengan member aku ni, tapi bukan kat member aku. Dia communicate tu di sebalik member aku. Kau faham tak? Maksudnya kalau dia pandang member aku pun, mata dia tak tuju kat member aku tu. Maknanya yang mendampingi member aku tu. Dia jadi macam tu. So itulah dia peristiwa pengalaman aku tengok kes-kes macam ni. Aku pernah juga terjadi kes di mana aku pernah berdepan dengan orang yang nak merawat. Dia kata dia dilindungi oleh benda-benda macam tu lah. Dia macam ada pendekar lah, puteri lah. Tapi aku tak nampak benda tu. So dia yang cakap. Sebab dia kata memang dia ambil ilmu ke ataupun keturunan ke dan sebagainya kan. Tapi aku tak nampak. Jadi mungkin faham aku, mungkin tak semua orang kot tahu apa yang dia ambil, apa yang ada dekat diri dia. Mungkin. Ataupun mungkin puteri yang ada kat member aku tu dia menjelma jadi orang tua ke. Wallahualam, sebab aku tak tahu berkaitan tentang pendamping dan sebagainya. Cuma itulah peristiwa dia. Jadi kisah kenapa aku share pengalaman ni, sebab ada salah seorang daripada subscriber aku rasa dia DM aku. Dia cakap dia ada benda tau yang mendampingi diri dia. Tapi dia tak tahu benda apa. And dia nak sangat tahu benda apa yang ada dekat badan dia. Bagi aku sendiri, kalau dia tanya kat aku, kalau awak tanya kat saya tak boleh nak jawab. Sebab saya ni jenis yang nampak-nampak macam tu je. Saya tak boleh macam bila saya nampak awak, saya tiba-tiba nampak awak ni ada pendekar, awak ni ada puteri. Saya bukan jenis yang macam tu sebab saya tak ada apa-apa ilmu. Tapi kalau awak tanya, awak nak tahu tentang diri awak tu, awak cuba jumpa ataupun merawat dengan mana-mana ustaz yang boleh tengok ataupun boleh pegang, dia rasa, dia tahu awak ni ada something kat dalam badan ke apa kan. Ataupun awak try uji dengan cara yang macam saya buat kat kawan tu kan, macam tepuk. Dia macam nak cakap benda ni kalau betul-betul dia ada, dia sebatu dengan kita, kalau macam ada sesuatu benda yang terjadi kat diri kita, dia akan trigger benda tu tau. So dalam masa yang sama dia akan muncul. Atau mungkin awak boleh tengok cermin lama-lama ke, dia akan ada lah benda-benda macam yang awak nak tahu tu. Tapi sebenarnya kalau kita tak tahu, kita hanya rasa yang kita ni ada something kat badan kita, tu kadang-kadang mungkin boleh jadi kita tak sihat, ada gangguan. Tapi kalau macam memang you tahu daripada keturunan you memang ada benda-benda jaga apa semua, then you refer ustaz lah untuk sama ada you nak buang ke ataupun simpan benda tu ke terpulang. Itu yang membuatkan aku teringat kisah tu lah yang membuatkan aku nak share. Sebab aku tak ada kemahiran untuk tahu benda apa semua. Cuma apa yang aku boleh katakan, sekiranya dia menjelmakan diri dia, aku boleh nampak. Itu pun dengan izin Allah. Kalau dia tak jelmakan diri dia, buatlah macam mana pun, aku tetap tak nampak. Sampai di sini saja perkongsian aku untuk tajuk ni. Sebenarnya aku nak cerita hal lain, tapi disebabkan DM daripada someone tu membuatkan aku cerita, kongsi dengan korang kisah tu hari ni. Sorry kalau penyampaian aku agak tak best, sebab aku rasa macam aku nak demam ni. Tadi elok je waktu aku sebelum aku nak buat video tu, bila aku nak start buat video, aku rasa macam aku nak demam. Tekak aku dah rasa sakit.
So sampai di sini saja perkongsian aku. Sekiranya ada kesilapan apa perbicaraan aku, ada terkasar bahasa, tergudis hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali kekurangan kelemahan itu datang pada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.